pertemuan sulit yang dianjurkan oleh seorang lelaki tua yang cukup gelabah, yang cukup risau. Dia sebenarnya ada 2 orang lelaki tua, tetapi seperti biasa tuan-tuan, Tuan Dr. Mahathir sentiasa menyembunyikan tangannya. Cuma seorang lagi, biasanya tuan-tuan, dia tidak turun pun ke pejabat dia di Menara Ilham ini, Tun Daim Zainuddin. Tetapi hari ini, saudara, kita lihat disebabkan beliau merasakan bahang pendakwaan yang bakal dihadapi oleh beliau tidak lama lagi, maka dia telah meningkatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, tuan-tuan. Daripada remote control, daripada luar, maklumat yang kita terima 2 hari berturut-turut, Tun Daim mengadakan pertemuan di pejabatnya di Menara Ilham bersama dengan Setiausaha Agung 2 buah. Dia berasingan, tuan-tuan. Dia jumpa dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dia jumpa dengan Datuk Seri Taqiyuddin Setiausaha Agung PAS, dan dia jumpa dengan Azmin Ali. Saudara, tidak lain tidak bukan, tuan-tuan, ialah perancangan untuk melakukan satu kejutan menjelang pilihan raya umum, pilihan raya negeri di 6 buah negeri ini. Mereka merancang untuk mengadakan pilihan raya kecil parlimen, dan dianggarkan, saudara, mereka akan mendapat sokongan daripada 15 ahli parlimen yang bersedia untuk meletakkan jawatan. Meletakkan jawatan ni, saudara, kalau setakat 15 orang meletakkan jawatan, ini tidak mencukupi. Ini tidak mencukupi untuk mereka membentuk kerajaan, kalaupun menang ke semua 15 kawasan parlimen ini. Jadi kita menjangkakan mereka juga sudah pun mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang mempunyai jumlah kursi yang signifikan, dan jika ditambah dengan daripada 15 tu, kalau mungkin menang 10 di pihak mereka, mereka fikir mereka boleh dapat lebih daripada 112 kursi. Dan ini secara tidak langsung boleh memastikan bahawa usaha untuk menghadapkan Tun Daim Zainuddin ke muka pengadilan, usaha untuk menghadapkan Tun Dr. Mahathir ke muka pengadilan dapat dihentikan, selain daripada menyelamatkan tengkuk kepimpinan PAS, kepimpinan Bersatu yang sudah pun ada yang sudah jadi kluster mahkamah, ada yang dalam proses untuk hilang kursi disebabkan rasuah berskala besar yang dilakukan dalam pilihan raya umum yang ke-15. Jadi inilah, saudara, antara perancangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Amat mengejutkan, ada 15 ahli parlimen yang dikatakan bersedia untuk meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen. Kita peringkat awal menyangkakan bahawa bila mereka meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen, mereka mungkin tidak boleh bertanding. Tetapi kita difahamkan apabila Akta Lompat Parti baru-baru ini dibentangkan, tuan-tuan, perkara 48 Perlembagaan Persekutuan telah pun dipinda, di mana seorang ahli parlimen yang meletakkan jawatan tidak perlu menunggu selama 5 tahun untuk bertanding semula. Patutlah diorang ni, saudara, bersedia untuk melepaskan jawatan dan mengambil risiko. Saya yakin, tuan-tuan, kalau Tun Daim lah yang terlibat dalam operasi ni, tuan-tuan pun tahu dia ni bukan setakat billionaire, dia multi-billionaire. Cuma banyak aset-aset dia tak pernah berada atas nama dia sendiri. Sudah pastilah
orang-orang yang sanggup mengambil risiko ini akan diberikan jaminan, bukan hanya akan ditaja untuk menang semula, namun risiko yang mereka sanggup ambil untuk meletakkan jawatan dan mungkin selepas itu bertanding, bukan lagi, kalau contohnya mereka ini ahli parlimen BN, mereka bukan lagi bertanding atas tiket BN, mereka bertanding atas tiket parti lawan ataupun Perikatan Nasional. Sudah pastilah kalau mereka berhadapan dengan kekalahan pun mereka saya jangkakan, ini bacaan politik saya, tak semestinya betul. Sudah pastilah akan ada reward yang membuka pintu hati mereka untuk bersetuju dengan perancangan Tun Daim ini, tuan-tuan. Apakah peluang yang usaha-usaha yang dibuat oleh Daim ni berjaya dalam menyentuhan kerajaan? Saya yakin bahawa memang apa yang dilakukan oleh mereka ini akan menyebabkan unrest, terutamanya keadaan yang tidak tentu hala, keadaan yang tidak macam tak secure bagi setengah-setengah pelabur. Sudah pasti ianya memberikan kesan pada ekonomi negara. Ini yang pertama. Yang kedua, peniaga-peniaga yang nak membuat investment, yang nak berurusan dengan kerajaan, mereka juga akan berhati-hati. Kerana mereka juga menyedari bila mana bertukar kerajaan pada tahun 2018, banyak tuan-tuan, projek-projek yang telah diluluskan telah dibatalkan. Bila bertukar kerajaan pada 2020, sekali lagi, projek-projek yang diluluskan oleh kerajaan Tun Dr. Mahathir banyak juga dibatalkan. Bila bertukar tangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada juga projek-projek yang dipercepatkan zaman pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Muhyiddin Yassin. Ada di antara projek-projek ini juga dibatalkan. Jadi ini saudara sudah pasti akan merencatkan ekonomi kita. Sudah pasti akan memberikan satu keadaan yang tidak menentu. Yang akhirnya yang akan rugi ialah rakyat, tuan-tuan. Namun nak buat macam mana? Mereka-mereka yang hari ini lebih kurang 74 orang. Mereka ini menang, tetapi tidak cukup jumlah kursi untuk membentuk kerajaan. Mereka ini telah dipilih juga oleh rakyat. Dengan modal besar yang mereka dah belanja, dengan jumlah kursi yang agak besar yang mereka menang, 74 kursi, lebih banyak daripada apa yang dimenangi oleh Barisan Nasional. Sudah pasti mereka ini tidak akan duduk diam. Mereka akan mencari peluang, ruang untuk cuba mendapatkan kuasa bagi menyelamatkan tengkuk diri mereka dan sahabat-sahabat mereka. Saya yakin mereka boleh membuat kerajaan ini goyah. Namun saya juga yakin bahawa walau apa pun mereka rancang, Allah Ta'ala juga ada perancangan dia. InsyaAllah. InsyaAllah, tuan-tuan. Kerajaan yang sedia ada ini akan diselamatkan oleh Allah SWT. Dan saya yakin bahawa sekali lagi, walaupun mungkin dalam 1-2 bulan ini keadaan akan menjadi sedikit tidak stabil, namun akhirnya insya-Allah kita akan dapat melalui ujian kedua ini dengan sehabis baik hendaknya. Saya yakin usaha Tun Daim ini akan gagal, usaha Mahathir ini akan gagal, usaha puak-puak yang terdesak, kluster-kluster baru mahkamah ini juga akan gagal. InsyaAllah.